Hai semua, Assalamualaikum. Hanidia dan tim House Tour Malaysia berada di Damansara, Selangor. I nak bawa korang pergi tour ke sebuah rumah teres 2 tingkat yang berkonsepkan restoran klasik. Pemilik rumah ni juga merupakan seorang pengumpul barang-barang lama. Ada meja lama, kerusi lama, barang dekor lama pun ada. Dan korang yang menariknya, landscape rumah ni ada tanaman hijau dan pokok hutan. Seperti biasa, untuk korang yang baru jumpa channel ni, pastikan korang like dan subscribe House Tour Malaysia, okey? Jom ikut dia masuk. Waalaikumsalam. Hello House Tour Malaysia. Welcome to rumah Ina. Bawa masuk. Nama saya Ina Hazir. Boleh follow saya dekat laman Instagram saya, Ina_Hazir. This is my house. Dia konsep ada... Sebenarnya dia bukan konsep, dia ialah ada unsur-unsur vintage, retro, klasik, rumah lama. So, I just banyak barang-barang collector. Rumah ni ialah rumah teres 2 tingkat. Landed, keluasan dia dalam 2,500 square feet. Dalam rumah ni probably around 1,600 macam tu. Ada 4 bilik tidur, 3 toilet, dan dia teres 2 tingkat. So most perabot yang ada dalam rumah Ina ni ialah collection daripada hand me down lah, basically hand me down dapat pada saudara mara, atuk nenek. Kadang-kadang kita pergi cari dekat kedai barang terpakai, kedai perabot antik, dan juga kita ambil balik perabot lama macam IKEA, kita buat balik, kita ubah suai, DIY sikit bagi dia macam lain. So kita boleh prolongkan dia punya function tu daripada dia macam sengit-sengit, perbetulkan balik. So kebanyakan rumah ni semua barang-barang macam tu. Rumah ni to me dia lain sikit sebab kita orang banyak fokus dengan konsep indoor outdoor, semi indoor semi outdoor. So basically I akan make sure dalam rumah ni ada banyak pokok. And then I suka buka sliding door supaya kita akan sentiasa dapat the green part of the house, you know. So tak adalah rasa macam duduk dalam rumah sangat. Kita dapat udara segar kat luar. And I guess this is the kind of vibe yang I nak create dalam rumah ni. Okay, jom saya bawa korang tour rumah saya. Okay, so this is my living room. Okay. Dia punya konsep macam as explained tadi, vintage, retro, rustic, okay, semua tu ada. Okay, let me explain sikit apa yang I ada kat dalam ni yang I rasa macam best. This is what I like so much pasal benda-benda terpakai dan terjumpa. This is tong yang I basically terjumpa somewhere kat tepi rumah, tepi industrial area. So I ambil, kutip. And this dah pakai almost 20 tahun dah as my side table. Okay. So ni tak ada, value dia sangat mahal for me. Sebab dia ialah sangat rare. Okay. Right, next one ialah my rug on the floor. Okay. I suka layerkan my rug sebab I tak suka pakai rak tebal. Rak tebal dia sebenarnya susah nak maintain. Okay?
Kalau rak nipis, cheese nipis macam ni, ringan, senang nak maintain. Kalau potong, kita angkat keluar, kibas-kibas and letak balik. And layering is really good to actually divide you punya space. You know, macam ada satu rak kat belah sini, dia memang untuk sofa. Satu rak yang sebelah sini pula, dia memang untuk area untuk tengok keluar. Macam tu. Okay? So, but at the same time, dia ialah satu space yang kohesif. Macam together. Kat mana I beli rak ni? Rak ni also second hand. I banyak cari barang-barang dekat Carousel. Kena rajin carilah, macam carilah rak, Persian rak, murah. Mungkin ada akan keluar. Macam-macam size. So, you pilihlah kat situ. Harga dia pun tak mahal. Semua I beli yang macam ni bau RM100. Yang ini macam RM180. So, kena tahulah macam mana nak mix and match. Okay. Sofa ni pula ialah I would say dah jadi sofa IKEA vintage sebab memang dah tak buat. Okay. Ni dah almost 25 tahun. Sofa ni I dah pernah upholster sekali. Sebab I believe selagi barang tu tak rosak and dia still relevant, pakai je. So, barang boleh repair and upholster and gunakan. Instead of beli baru, use it. Unless you all dah boring lah dengan look dia. I like classic look. So, this is good. Meja ni. Meja ialah dapat daripada uncle. Okay. Sebab dia macam nak buang. Sebab dia nak tukar furniture baru. Kita yang nampak benda ni dah vintage. So, kita ambil. And even sarung-sarung bantal ni, semua jahit sendiri. Kain-kain ni pun I beli daripada kedai kain lama dekat Melaka. Lepas tu kita jahit lah buat cushion. Dah tak ada dah jual kain yang apa, pattern-pattern macam ni. Sebab dia memang kedai lama zaman 70-an dah nak tutup dah. So, kena selalu rajin mencari. Warm lighting. Kat rumah ni, semua tempat warm lighting. And I make sure the lighting tu dia bukan satu, tapi ada banyak. Ada sini, warm lighting kat sini, ada satu kat sini, ada few more kat atas. So, bila malam, kita tak buka lah. Kadang-kadang lampu ni off, buka lampu ni je. So, warm lighting ni dia invite macam coziness into the house. So, bila you buka lampu putih, dia akan nampak macam very harsh. And also tak bagus untuk kita punya kesihatan. Dia kacau dengan kita punya circadian rhythm tu. So, better guna warm light untuk adjustkan you punya energy badan. Next one, bila you all nak susun atur dekor dalam rumah, my method ialah I suka combination furniture yang tak sama. Macam ni, dia tak sama dengan ni. Okay? And also, prefer furniture yang compact. Jangan ambil furniture yang besar. Sebab bila furniture besar and then you ada set, bila you nak ubah suai, you dah boring, macam you are stuck with it. So, mix and match is better. Macam kerusi pun jangan ambil yang macam besar-besar macam ni kan. Dia boleh lipat. So, bila tak nak, boleh letak tepi. So, bila nak pakai ni, dia ringan, boleh tukar-tukar lah. Okay? Macam kerusi ni pun best. Sebab dia sangat low. Any furniture yang low, dia akan automatically buat rumah you nampak very luas. And then furniture yang banyak lubang macam ni, so dia akan bagi sense of spaciousness. And then ni pun macam tak tinggi sangat. And then you ada some low stool. So this kind of arrangement, for me dia very good untuk interaction. Kalau you have a guest duduk kan, macam you tak buat dia orang rasa awkward sangat nak. Macam rasa selesa lah. Duduk je lah mana-mana duduk. Ada satu barang dekat dalam living room ni yang DIY, which is this. Also, dia double up as meja tepi. Dalam ni ada storage space, ada toys. And then kita orang jumpa again dekat some industrial area. Kutip, bersihkan and tambah roda kat bawah. So, dia movable lah.
another corner yang I suka sangat ialah this corner. This is where I letak semua barang-barang collection yang dapat from all over the place yang I rasa sangat-sangat interesting. So, interesting mungkin sebab susah nak dapat, sangat rare and sebab cantik. Siapa-siapa datang rumah kan macam boring lah, boleh pusing-pusing kan tengok. Macam museum jugalah. But this is all my personal collection. And ni salah satu benda yang I display lah buku 88 ni. So cantik. And then I love Russian dolls. Ni Russian dolls. Suka collect benda ni. Adalah a few. 1, 2, 3, 4. Ada 4. So for me, if you go travel, you pergi jalan-jalan, pergi overseas, jangan lupa bawa balik benda-benda yang you rasa macam this is interesting, this is unique. This one macam reflect I punya kata apa? Perjalanan ke situ or something. Anything, it doesn't have to be benda mahal pun. Kadang-kadang postcard kecil-kecil, murah. Macam ni I beli kalender lama ni sebab I pergi Nepal 2014. Sampai sekarang dia ada lagi. Sebab dia cantik. And then dia punya paper pun sangat unik. And I've got like some collections of kawan-kawan yang artis punya painting. The support, kita beli. And it's just mix and match. Okay? And this one also another friend punya photography work. And you boleh tengok dia dekat Instagram, nama dia Tagu Tamago. One of my favourite. Benda-benda ni macam ni I got it from my travel pergi Spain. So tak sebenarnya kena beli fridge magnet je. You boleh cari anything yang macam ada remind you of your travel, beli and then you can have a corner untuk display. To me, this kind of wall dia adds character to your home. It reflects you punya personality, where have you been. Kalau ada orang datang rumah pun macam ada benda lah nak sembang kan, macam cerita apa benda dekat wall ni. And okay, this pula kabinet ni ialah kabinet lama yang dah refurbish balik. Okay, dulu masa sebelum dia repair, benda ni warna biru. Kan ada macam melamine cover kat atas, so dia peel off and then restore balik and then dia jadi macam ni. And barang-barang collection kat dalam ni pun ada yang daripada tok kita, ada pada nenek kita, and ensiklopedia lama ni pun orang dah tak buat kan, so I simpan lah supaya boleh reference untuk anak-anak cucu kita, tak tahu kan nanti benda-benda ni ada lagi ke tak. This is also piano vintage, dia lama dah, and then something classic that you boleh letak kat dalam rumah sebab dia complements dengan the whole interior ni. Walaupun kita orang tak main piano. Cerita dia kelakar. My dad dia macam apa? Kata, awak nak piano tak? Cakap, buat apa? Sebab ada orang kat office dia macam tak nak buang. Dah banyak. Kedai piano nak tutup. So dia angkut, dia letak kat sini. Kita tak main piano. So jadilah hiasan. Okay, barang rotan. Barang rotan is also very interesting to have sebab of course barang rotan ialah barang lokal. Kita support lokal. And barang rotan memang timeless and tahan lama. So I like it here. Okay, next ialah buku punya corner. I believe yang it's very kata apa? Nice to have a book corner. Walaupun macam tak adalah nak membaca sangat, tapi it's nice to have a collection of books. Okay, macam I suka collect buku-buku lama, and most of these books dah over 30 tahun. Even magazine lama-lama pun I still simpan sebab dia ialah ada meaning to me. And also in between these books, I make sure I ada selit-selit some of my collection of barang-barang lama. And then I suka Eiffel Tower, so I've got like a collection of Eiffel Tower punya memorabilia kat sini. And of course kena add some plants
Because plants is important to kind of add like human, living element inside the house. When you ada rumah, and then you tak nak rumah you nampak macam kaku sangat kan, macam lifeless, you add benda-benda hijau macam ni. Okay, because rumah ni built in 1970s, okay. Dah lama, kebanyakan rumah lama semua dia memang built dengan split level. So, this split level, so ada 2 anak tangga kena naik to the dining room. This meja also second hand. Kejap sebab I tutup kan. Sebenarnya you tengok dia kayu. Kayu dia bukanlah kayu fancy pun sebenarnya. I kind of like it because dia punya design sangat simple. Dia ada kaki besi and plywood macam susun je. And I like the size sebab dia compact. So, like I said earlier, dalam rumah you try and avoid guna furniture yang bulky sebab furniture yang simple-simple ni sebenarnya lagi senang nak manage from bulky furniture. Okay, dia punya dining table and kerusi tak match. Because again, I basically dapat all this set, my dining table ni separately. So kerusi pun bila jumpa yang cantik baru beli, tambah sikit-sikit. Mula I start dengan 2 je kerusi. Lepas tu makin lama makin bertambah. Like this one. Kerusi beroda ni nampak macam lama, but I like it sebab dia swivel. And this is very very old IKEA. I think IKEA zaman 90-an ni. Okay, ni pun IKEA. Actually, I realise semua IKEA. Kerusi semua IKEA. Tapi dia lain-lain lah. And then, kalau I beli kat IKEA, I selalu pergi as if punya section. I akan cari as if sebab bila as if tu dia dah ada macam dented sikit, which is okay. And then it's murah, you know. Tak kisah pun. Right, next one. Okay, dinding. Let's talk about this wall. Sebenarnya, dinding ni dia satu piece. Lepas tu kita orang pecahkan sebab nak guna bilik belakang. Nak bagi luas kan. Lepas tu one day dah decided, tak nak dah pakai bilik. So, we beli kayu. Okay. Beli kayu and then decided to just cover dengan kayu murah je ni. This whole thing buat sendiri dalam 700 dalam masa 2 hari. I ada upah orang lah. Tapi kita orang beli material and then dia buatkan. And it's very very basic, very macam raw. I would say raw sebab kayu ni tak ketam pun. Sangat raw lah. Okay. So once dah ada ni, tiba-tiba jadi macam rumah ni jadi vibe dia terus tukar. Actually bila dah ada dinding ni baru I rasa my curation rumah ni dia mostly drawn towards benda-benda kayu and colour-colour brown and neutral. And then since kita ada dinding ni and then since kita dah suka tanam pokok and kita memang collect pokok ni nama dia tanduk rusa. Okay? And dia memang banyak orang yang antusias dia akan suka collect. Ni ada macam-macam spesies kat sini. Kita guna ruang ni sebab dia ada enough light untuk bagi pokok ni macam hidup. Kita decided to guna ni macam as our Staghorn gallery. Yeah? And instead of kira artwork and letak painting, kita letak ni. I treat this macam sculpture hidup. Sebab dia very unique kan. Dia ada yang jurai, dia ada yang tercacak, dia ada yang macam jari-jari terkeluar ni, ada yang spesies yang macam ni. Ni spesies tanduk kijang. Ini spesies tanduk rusa. Okay. So gunakan ni untuk adorn the wall and mix lagi nampak macam lagi interesting lah. This is a space yang I make sure I ada barang-barang personal kat sini yang memang pakai hari-hari. So cara I susun ialah to make sure yang
benda-benda I guna setiap hari accessible and then dia presentable juga. Kalau kita display pun dia tak adalah nampak macam comot ke rumah. So bila you membeli barang, pilih barang yang kena dengan konsep rumah. Kalau you rasa you suka brown-brown, pilihlah botol-botol pun brown and neutral supaya bila you letak barang-barang pakai hari-hari pun dia tak rasa macam out of place. Dia harmonious je. So this is section ni macam section botol-botol ubat. Ni ubat ni. Lepas tu ada anak I punya mainan askar tak dalam ni. So bila dia nak main, dia ambil ni tuang je atas meja. So it's nice and practical. Oh, and then ni pun barang terpakai juga. Agak vintage juga, tapi yang ini buat sendiri. Potong kayu, lekat-lekat sikit, paku-paku sikit, dah dia dah jadi shelf. So locker ni ada macam harta karun kat dalam, bukannya macam tersusun sangat pun. Ni locker ubat. Ada kunci, so dia very safe. Salah satu locker ni ialah buku sekolah anak. Dia tahu, okay, balik sekolah dia memang simpan barang dia dalam ni. Yang ini stationeries. Tak ada pensel, pengasah pensel semua ada kat dalam ni. So this ada locker kecil-kecil ni is a nice way to organize you punya rumah dengan cara yang senang nak akses. So barang-barang kat atas ni macam globe ni memang bila nampak pergi kedai nampak dia interesting, cantik, murah, belilah. Sebab I memang suka tengok world map sebenarnya. I suka duduk and tenung-tenung. Bukanlah fikir macam nak pergi visit ke apa, tapi just suka tengok. Suka tengok nama-nama negara, kenal nama tempat. Okay, and barang-barang kat atas ni semua ialah also tak beli, kita kutip-kutip. Ni pun beg lama, beg sekolah zaman dulu. Sekarang kita buat storage je. Dalam ni ada album sebenarnya, album gambar. So, tak sebenarnya kalau nak buat storage, kena beli storage. Kita boleh jadi kreatif dengan guna-guna benda-benda lama. Kadang kita ada beg lama, letaklah barang dalam tu. It's nice as a display. I like this. And ini bekas besi. Dulu buat apa Ini pun my grandmother punya ni. Okay. So bila you balik kampung, kalau siapa-siapa yang ada kampung lama nampak barang-barang tu macam terbiar je kat situ, baik tanya tuan rumah, boleh tak ambil ni? Sebab cantik barang-barang lama. Kita tukarkan dia punya function dia. My kitchen ialah sebenarnya dia original format, tak ada apa tu any kata apa renovation dan ke apa. So dia memang saiz asal yang datang dengan rumah ni. Kalau tiles dia pun tiles asal. Okay. Bila I masuk, dia rumah ni kira kita orang kosongkan, and then I tambah 3 unit stainless steel yang boleh dia tak permanent lah, dia boleh tarik keluar. So I start dengan 3 unit ni sahaja, and barang-barang lain semua I curate according to my needs. Bukannya dandan masuk je terus semua dah ada, tak. So dulu benda ni pun tak ada. Ni pun add on later. Ini is IKEA. So bila I rasa macam I perlukan more storage, then I letak. So barang-barang pun I suka konsep terbuka. Sebab senang nak nampak. Kita tak rasa macam mana pergi cawan tu tadi semua kan. Tak jumpa. Pinggan senang nak ambil. Macam pinggan makan kat sini. Bila masak kat sini, plating kat sini. So dia punya susunan layout tu memang sangat-sangat praktikal. Okay, this island table ni walaupun sempit, but I think island table ni dia very practical. Sebab dia very narrow kan. So bila masak, motong kat sini, kaut, masak kat sini. So dia punya flow tu is good. Okay, and now from here pergi ke sink, because I custom made this 3 unit. So sink pun I buat yang sink dalam. Macam tu. Satu kaki. So nak mencuci pun senang. Kalau you banyak barang nak mencuci pun tak nampak sebenarnya. Longgokkan dulu and dia tak nampak berselerak.
kita dah tengok dalam rumah. So, sekarang kita tengok landscape kat luar pula. So, kita ada big sliding door. Open up dan terus ke garden. So, kan I cakap kita collect pokok-pokok tanduk rusa kan. So, ni rumah tanduk rusa tu lah. Kita buat rumah special untuk dia sebab at least kita punya collection ni ada tempat yang spesifik untuk display. Dia shell je, sebenarnya bumbung tak ada pun. Sebab kita nak natural air dengan hujan kan masuk. Because pokok ni memang sebenarnya dia suka cahaya. And then this is banyak macam-macam spesies kat sini kita display. So, and it's for sale juga. So, kalau orang datang rumah nak view, at least dia orang boleh tengok terus macam gallery lah. Next one, rumah kita ni memang tak ada langsung pokok bunga. Memang sangat-sangat rare. Kalau ada pun mungkin 1 atau 2 je. So mostly ialah I panggil ni semua pokok-pokok aroids. Okay? Pokok yang ada area roots. That is my kind of pokok yang I suka collect sebenarnya. Selain pada tanduk rusa lah. So macam monstera ni semua. Duduk kat sini dia memang like extra large. Guess dia suka the environment yang lembap tapi teduh and kena matahari sikit-sikit. Memang so nice untuk tanam monstera. So your monstera akan jadi macam besar macam ni. Okay. And another special thing about this corner is that semua pokok ni dia sebenarnya duduk kat bawah pokok yang besar. Nama pokok ni pokok doa ataupun another name is pokok bucida. Dia ada banyak tingkat kan. So dia dah sangat tinggi. And then semua pokok yang duduk bawah ni semua happy. Basically the garden ni dia punya landscaping evolves around semua pokok being around this tree sebenarnya. So ni section cactus pula. Dia lain sikit because kawasan ni ialah matahari tegak. Cactus sebenarnya dia suka direct sun. And this is the section yang tak pernah siram pun sebab sebenarnya cactus dia boleh hidup on its own. Tak perlu nak jaga sangat. So kat sinilah dia kena matahari, kat sinilah dia kena air hujan and then dia orang okey je. Actually dia lagi suka dan dia cepat besar. Macam ni semua dulu masa beli dia kecil je. Sekarang dia dah naik sampai tinggi macam ni. Ini semua succulent and cactus punya section. Position rumah ni, semua pokok yang menghadap kat sini akan dapat matahari pagi. So, kalau you suka tanam pokok and nak nampak pokok tu membesar and healthy, letak dekat area yang dia akan dapat matahari pagi lah. Kat sini ialah pukul 9, 8.30 pagi sampai pukul 10 pagi. Dia memang terang. Memang direct sun. Another of my favourite section of the garden sebabkan I sengaja tanam dia macam ni bagi dia tinggi supaya dia jadi macam tirai lah. So some privacy, it provides privacy supaya I boleh buka sliding door ni. Also, dia bagi rumah tu sejuk sebenarnya. Bila you ada pokok untuk filter heat from coming in, sebenarnya automatically your house circulation kat dalam tu jadi lembab sikit and then cooling. So bila dah ada benda ni baru I start buka the sliding door. So that's why I like this space so much. Okay, next ialah corner ni because I suka collect pokok and sometimes nak susun pokok tu is not easy because kita mana ada space sangat kan kalau nak susun banyak-banyak kan. So what I did was, this is another tip. Tip yang murah untuk susun pokok. I guna windbreaks. So guna windbreaks. Lepas tu kita levelkan kita susun kayu bagi stack. So I jadikan windbreaks ni 3 tingkat supaya boleh susun banyak sikit pokok. Banyak pokok kecil-kecil. So cara ni ialah cara yang sangat-sangat praktikal untuk pokok and then you tak makan space. You know, dia akan naik ke atas instead of ke bawah. Basically I carry the concept yang macam you all nampak kat rumah tu dekat dinding kat sini. So I make sure I have some walls untuk gantung benda supaya
kat luar pun dia ada similar konsep macam dekat dalam. I like displaying stuff on the wall. So ini cara kita buat. Another favourite semi indoor outdoor plants ialah yang ini, Ficus umbellata. It's very nice because dia punya shape tu sangat minimalist. I kinda like it sebab dia adds character to you punya doorway. And ni pun sama. Ni nama dia China Doll. So kalau you rasa macam rumah you need more greens in the house, cuba tanam dua pokok ni. Dua-dua ni sangat-sangat senang nak jaga because dia tak payah matahari sangat. Dia boleh duduk under a porch and it provides some nice greens dekat rumah. Alhamdulillah kita dah habis tour rumah Ina hari ni. Okey Ina, thank you so much sebab sudi terima kunjungan House Tour Malaysia untuk tour rumah Ina. Terima kasih sebab House Tour Malaysia datang. Kita kan dah banyak kali go back and forth, plan, cancel, plan, cancel. Akhirnya jadi juga. Jadi juga. Okay. Rumah yang orang kata vibe dia memang sangat cantik, sangat tenang, cozy. Bukan saja dengan landscape ni yang sangat lawa ni kat luar. Dekat dalam pun cantik juga. Banyak banyak barang-barang orang kata barang lama Ina memang pengumpul barang-barang lama. Suka. Kumpul tapi dia bukannya macam the standard typical barang lama, barang antik tak. Dia just barang-barang yang kita rasa macam ada nostalgia, value kat diri sendiri, macam ada kenangan dia. Kenangan macam beg sekolah lama, buku sekolah lama macam tu. Tadi sini dia perasanlah satu benda korang. Buku buah-buahan tu. Macam I rasa macam ya Allah, teringat zaman I kecil-kecil tu. Ya, kan? Yes gila. Rasa kalau jual tu sekarang ada tak value. Tak boleh. I nak beli boleh? Tak boleh. Seperti kita tahu Ina, tumbuhan semula jadi ni seperti pokok-pokok yang dekat rumah Ina yang banyak sangat ni. Pelbagai jenis spesies tumbuhan lah. Orang kata yang spesies liar pun ada. Wah, menarik. Selain orang kata dia boleh memberi oksigen, tapi juga dia boleh sedut udara kotor. Macam tu. Macam Ina sendiri, bukan kat luar tapi kat dalam juga. Kenapa memilih indoor plant ni sebagai orang kata hiasan untuk dalam rumah? Okay, first of all, kalau rumah you macam semua perabot je, tak kena nampak macam boring, sangat static and sangat boring. Betul. Adding satu benda yang hidup kat dalam, automatically dia akan bagi living, macam kata living life. Betul. Dalam rumah you. Automatic you dapat vibe tu. Dapat dia macam the cozy vibe. And then dia lagi satu, dia bagi, dia neutralizekan air kat dalam rumah tu. You know, sometimes kalau you ada banyak pokok, sebenarnya tak payah pakai pun yang apa, humidifier apa benda tu. Air purifier. Air purifier. Sebab the plants actually dah naturally purify your air. Menarik Antara orang kata menjadi kesayangan Ina, kesayangan kita. Perabot-perabot yang lama yang memang one kind, tak ada dah tempat lain. Usually yang I dapat pada uncle, auntie, ada tong yang kita drive jumpa kat tepi, mana ada dah. Kan? The odds untuk jumpa barang tu memang dah tak ada. So you bagilah I price tag. Okay Ina, I nak beli. Sorry. Takkan, never. Dia takkan jual. Ada sentimental value pada setiap orang kata barang dalam rumah dia. And dia rasa memang ni antara yang menjadi penantian untuk semua penonton House Tour Malaysia untuk tengok episod Ina nanti. So tak sabar. Tak sabar nak tahu. Ina bercakap. Dengan Ina, dia macam memang banyak korang dia share. Memang banyak dikongsi share tips semua. And dapur dia sendiri menggunakan, I juga terkejut sebab biasa kita jumpa dekat restoran stainless steel punya dapur, tapi dapur mamak. Yes, tapi dia guna untuk dekat kitchen dia. Macam mana boleh dapat inspirasi tu? Actually because coming from F&B background. Okay. So I memang dah biasa masuk kitchen, work in the kitchen. So I rasa macam why not? Sebab bila pakai stainless steel tu dia memang tahan lasak, tahan lama. Sebab tu semua restoran pakai tu. Betul. And then dia hygienic.
And then dia kalis air, kalis semualah. Usia pun dah hampir 14 tahun katanya. Ya. So 14 tahun you takkan ada problem dengan melamine terkopek ke macam cala bala ke apa, kalau kotor you lap je. So it's very low maintenance. Dan sangat macam bergunalah untuk sesiapa yang macam penyewa rumah. So macam kalau korang nak moving out, korang just bawa je. So maksudnya you install something, kalau permanent, dia permanent lah. Kalau yang ini is considered a non-permanent kitchen. So you can bawa, keluarkan bawa ikut you rata-rata. Okay, last lah dia nak tanya kan, since dalam rumah banyak perabot lama lah orang kata. Macam mana Ina orang kata nak maintain kemas, cantik? I rasa bolehlah share tips sikit. Okay, dia macam ni. Make sure rumah you tu seada-adanya, you tak payah nak polish sangat. Make sure cara you susun rumah tu ialah cara kehidupan you. Okay. Maksudnya daily routine you. Daily routine. Kalau you buat rumah styling cara hotel, mestilah kena kemas cara hotel. Kan? Dia macam top notch, semua kena perfect. Kalau you style rumah you cara kehidupan you macam suka baling-baling barang kan. Make sure ada bakul untuk you baling barang tu. So dia kena ikut flow kehidupan you. So tak perlu perfection sangat. Dan yang paling penting jangan stres. Jangan stres. Relax je. You ni perlu relax. Kalau rumah tu semak pun macam tak apa. Esok kemas lah. Tak payahlah macam perfect sentiasa kan. Betul-betul. Wah, hebatlah Ina. Okey, Lena, dia nak cakap thank you so much untuk hari ni. Okey, kita ada hadiah something untuk Ina. Ini dia. Plug daripada Jen Signature House to Malaysia. Cantik, colour gold. Jam. Jam. Boleh buat plug juga. Dan ni daripada Noko Malaysia. Thank you. Ada banyak barang dekor dah ni. Okay, you're welcome. Baiklah, untuk korang yang nak tahu lebih tentang idea dekor Ina ni, korang boleh pergi ke Instagram Ina, iaitu Ina_Hatzee. Okay, Instagram. Saya rasa ramai followers dia tadi sekarang. TikTok pun ada. TikTok pun ada. By the way, you ada jual you punya periuk tadi tu kan? Lepas tu kalau you all nak, I memang bagus bukanlah nak kata expert, tapi I memang suka sangat pakai kasayan. Kalau you all nak tahu pasal kasayan, tanya Ina, okey? Boleh tanya. Boleh DM dekat IG, boleh DM dekat TikTok juga. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Seperti biasa, untuk korang baru je tengok jumpa channel House to Malaysia ni, pastikan korang like, subscribe, okey? Dan tekan butang loceng. Sampai berjumpa lagi for the next episode. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Ina.